Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Jamil, bernombor matrik D2019 1087-437. Saya merupakan pelajar daripada kursus AS72, Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Rehabilitasi Sukan. Tujuan saya membuat video ini adalah kerana ingin memenuhi pentaksiran akhir khusus HNF 3012, iaitu Falsafah Ilmu daripada Kumpulan K. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sakinah binti Saleh, iaitu pensyarah saya bagi subjek Falsafah Ilmu untuk semester ini. Pada video kali ini, saya akan membicarakan mengenai soalan yang pertama di dalam pentaksiran akhir, iaitu perbandingan teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif. Video ini mengandungi 4 bahagian, iaitu pengenalan, penghujahan, perbandingan dan juga refleksi kendiri. Dalam pengenalan ini, saya akan membicara mengenai apa itu kebenaran. Manusia sentiasa berusaha mencari kebenaran. Beberapa cara diambil untuk memperolehi kebenaran, antaranya adalah dengan menggunakan akal seperti rasionalisme dan juga melalui pengalaman atau empirisisme. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan iaitu idea tentang kenyataan iaitu realiti ataupun fakta. Pendapat Aristoteles menyatakan sesuatu yang ada sebagai tidak ada atau sesuatu yang tidak ada sebagai ada adalah tidak benar. Sebaliknya pula, sesuatu yang ada sebagai ada atau sesuatu yang tidak ada sebagai tidak ada itu adalah benar. Sifat-sifat kebenaran terdiri daripada kebenaran itu adalah berkaitan dengan kualiti. Selain itu, kebenaran itu dikaitkan dengan sifat ataupun ciri-ciri dari bagaimana cara atau dengan alat apa seseorang itu memperolehi ilmu pengetahuannya. Seterusnya, kebenaran dikaitkan dengan kebergantungan terjadinya sesuatu pengetahuan. Jenis-jenis kebenaran pula terdiri daripada 3, iaitu kebenaran epistemologi. Kebenaran ini berkait rapat dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologi, iaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang berkait dengan segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. Kebenaran semantik, di mana kebenaran tersebut terdapat pada tutur kata ataupun bahasa. Jenis-jenis teori kebenaran terdiri daripada 5, iaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatik, teori struktural paradigmatik dan juga teori performatif. Dalam video ini saya akan menggariskan mengenai teori struktural paradigmatik dan juga teori performatif. Teori struktural paradigmatik merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Dalam teori struktural paradigmatik, sesuatu teori dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan paradigma atau persepsi tertentu dan ada komuniti saintifik yang menyedari atau menyokong paradigma itu. Banyak sejarawan moden dan ahli falsafah sains menekankan bahawa sekumpulan fenomena atau realiti yang dipilih oleh kumpulan ilmiah untuk dikaji ditentukan oleh pandangan realiti tertentu yang telah diterima secara a priori oleh kumpulan itu. A priori adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahawa seseorang itu boleh berfikir dan mempunyai andaian tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya membuat kesimpulan. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn. Konsep paradigmatik dikembangkan oleh banyak ahli falsafah, antaranya adalah Thomas Kuhn. Paradigma adalah nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum tak bertulis. Pengujian sesuatu paradigma terjadi adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Contoh dalam teori struktural paradigmatik adalah hubung kait di antara kedudukan bulan dengan bumi dan kejadian pasang surut laut. Walaupun kedudukan bulan dari bumi dan kejadian pasang surut laut ini merupakan dua perkara yang
berbeza namun ianya saling berkait. Teori performatif bermaksud kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tersebut. Pemegang kuasa yang dijadikan rujukan boleh menjadi pemerintah, pemimpin agama, pemimpin tradisional, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin dan diamalkan oleh ahli falsafah yang lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Ahli falsafah ini ingin mencabar teori klasik bahawa benar dan palsu hanya menyatakan ungkapan sesuatu yang deskriptif. Teori performatif menjelaskan suatu penyataan dianggap benar sekiranya ianya mewujudkan kenyataan. Jadi kenyataan yang benar bukan penyataan yang menyatakan realiti, tetapi tepat dengan penyataan itu, kenyataan dicipta sebagaimana adanya dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Contohnya, apabila bos memberitahu bahawa seseorang itu akan dinaikkan pangkat, maka daripada pernyataan tersebut terciptalah suatu realiti yang baru di mana terdapat pekerja yang dinaikkan pangkat. Contoh lain pada zaman pertumbuhan sains, iaitu pada zaman Copernicus, beliau telah mengemukakan teori heliocentris dan bukan sebaliknya seperti yang didakwa oleh gereja. Namun orang berpendapat bahawa yang benar adalah apa yang diputuskan oleh gereja walaupun bertentangan dengan bukti yang telah dipaparkan. Jadi teori ini telah membawa kepada kehidupan sosial yang harmoni, kehidupan beragama yang teratur, adat istiadat yang stabil dan sebagainya. Namun orang yang mengikut teori kebenaran ini tidak boleh berfikir secara kristis dan rasional. Mereka tidak memiliki inisiatif dan inovasi kerana mereka terbiasa mengikut telunjuk dari pihak berkuasa. Maka kita boleh mengibaratkan mereka ini sebagai katak bawah tempurung. Bagi perbandingan di antara teori struktural paradigmatik dan performatif boleh dibahagikan kepada 3, iaitu ciri-ciri, siapa yang terlibat dan juga perkembangan. Bagi siapa yang terlibat, teori struktural paradigmatik memperolehi kebenaran daripada paradigma yang sama dalam sebuah kelompok masyarakat seperti saintis dan ahli falsafah. Manakala bagi teori performatif, kebenaran diperolehi daripada pihak berautoriti sahaja. Bagi perkembangan di dalam teori struktural paradigmatik, perkembangan maklumat berlaku apabila perbincangan dilakukan dalam kalangan ahli kumpulan tersebut. Manakala bagi teori performatif, perkembangan atau perbincangan maklumat tidak berlaku kerana terdapat seorang sahaja pihak berautoriti yang boleh membuat keputusan atau mengesahkan kebenaran tersebut. Bagi ciri-ciri pula, teori struktural paradigmatik mempunyai kebebasan dalam mencari kebenaran. Perbahasan dan perbincangan boleh dilakukan untuk mencari kebenaran. Lain pula dengan teori performatif di mana pencarian kebenaran adalah terbatas. Walaupun terdapat bukti dan percanggahan pendapat yang dapat dikemukakan, namun perubahan tetap sukar untuk dilakukan. Kebenaran di dalam teori struktural paradigmatik ditentukan secara berkumpulan, manakala kebenaran di dalam teori performatif ditentukan secara perseorangan, iaitu oleh seorang pemegang autoriti. Apa yang boleh saya simpulkan adalah kedua-dua teori kebenaran yang dikaji, iaitu teori struktural paradigmatik dan teori performatif, mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Refleksi yang boleh saya beri adalah kebenaran itu boleh diperolehi dengan pelbagai macam cara. Hakikatnya kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi Allah ini adalah manusia yang adalah makhluk yang sentiasa mencari kebenaran. Pelbagai macam cara boleh kita lakukan untuk mencari kebenaran. Dan salah satu cara tersebut adalah melalui agama. Kita sebagai umat Islam seharusnya berpandukan kepada 2 sumber utama agama Islam, iaitu Al-Quran dan juga hadis. 2 sumber ini memberikan jawapan atas segala persoalan yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, baik tentang manusia itu sendiri dan baik tentang Tuhan.
Selain daripada agama, kita juga boleh mengaplikasikan rasionalisme, di mana kita banyak menggunakan akal fikiran kita untuk berfikir dalam mencari kebenaran dan penyelesaian masalah. Manusia sejak lahir dikurniakan akal fikiran, jadi kita seharusnya bijak menggunakan akal yang diberikan untuk berfikir. Okey, selain itu kita boleh memperolehi kebenaran melalui empirisme, iaitu pengalaman kita. Jadi apabila kita melalui apa jua kejadian, itu disebutkan sebagai pengalaman. Melalui pengalaman inilah kita belajar dan dapat mencari kebenaran. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.